Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita sambung hari ini 12.1 jenis dan faktor variasi tapi dalam part yang kedua. Okey, part yang pertama kita sudah tengok jenis variasi iaitu kita ada dua jenis variasi, variasi selancar dan variasi tak selancar. Okey, untuk part yang kedua ini kita akan tengok faktor yang mempengaruhi variasi itu. Okey. Organisma dalam spesies yang sama, kita dapati bahawa berbeza dari segi morfologi, dari segi fisiologi dan berbeza dari segi genetik. Okey, punca variasi selancar ini, kalau kita masih ingat, variasi selancar ianya dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, faktor persekitaran yang kita akan tengok termasuklah suhu, cahaya dan juga pH. Okey, untuk faktor genetik bagi variasi tak selancar, kita akan tengok faktornya dari segi pindah silang, dari segi penyusunan bebas kromosom, persenyawaan rawak dan juga mutasi. Okey, pertama kita tengok dulu faktor genetik. Kemudian, faktor genetik ini yang ada 4 tadilah iaitu pindah silang, penyusunan bebas kromosom, persenyawaan rawak dan juga mutasi. Okey, pindah silang ini berlaku semasa meiosis 1 di peringkat profasa 1. So, ingat balik topik meiosis yang kita dah belajar masa tingkatan 4. Okay, so faktor genetik ini berkait rapat dengan apa yang kita pelajari dalam topik tingkatan 4. Okay. Pindah silang berlaku antara kromatid tidak seiras pada kromosom homolog semasa profasa 1 meiosis. Nanti kita akan tengok gambar. Penggabungan semula akan menghasilkan kombinasi gen yang baharu. Okay, kromatid kembar berpisah semasa anafasa 2 meiosis dan akan membentuk gamet dengan kandungan genetik yang berbeza pada akhir meiosis. Okey, kita tengok gambarnya. Ini adalah proses pindah silang antara kromatid tak seiras. Okey, ini adalah pasangan kromosom homolog. Okey, di sini berlakunya pindah silang. Yang tempat cikgu bulatkan ni. Okey, berlakunya proses pindah silang. Okey, bila berlakunya proses pindah silang, dia tak akan, okey, ini cikgu labelkan A, B dan C. Okay, dia tak akan jadi seperti gambar rajah A. Okay, bila berlakunya pindah silang, maksudnya dia berlaku pertukaran bahan genetik di bahagian itu. So, dia akan hasilkan seperti gambar rajah C ini. Okay, so kita boleh nampak ada pertukaran bahan genetik. Jadi, disebabkan inilah berlakunya variasi. Okay. So, faktor yang berlakunya variasi adalah disebabkan oleh pindah silang ini. Kalau tak berlaku pindah silang, tak berlakulah variasi. Okey, adakah pindah silang berlaku di kawasan ini sahaja? Tak semestinya. Ia bergantung di mana berlakunya pindah silang. Mungkin boleh pindah silang di bahagian atas ini. Okey, so tempat berlakunya pindah silang itu berbezalah mengikut keadaan. Okay. Disebabkan pindah silang berlaku pertukaran genetik, sebab itulah berlakunya variasi. Okey. Yang kedua, faktor yang kedua adalah disebabkan oleh penyusunan bebas kromosom. Okay, semasa peringkat metafasa 1 meiosis, tengok balik apa berlaku di peringkat metafasa 1. Pasangan kromosom homolog tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa sel.
Kamu masih ingat metafasa 1 kromosom dia tersusun pada satah khatulistiwa kan, dia beratur kromosom dia tu. So ingat, itu adalah tersusun secara rawak. Jadi kita akan tengok rajah nanti. Rajah ni nanti akan menunjukkan dua kemungkinan penyusunan kromosom homolog pada satah khatulistiwa pada satu sel diploid. Okay, pada akhir meiosis terdapat pelbagai gamet dengan kombinasi kromosom paternal dan maternal yang berbeza. Ini akan mengakibatkan kandungan genetik dalam setiap gamet juga berbeza. Okey, ini gambar rajahnya. Penyusunan rawak kromosom homolog semasa metafasa 1. Okey, kemungkinan susunan yang pertama, ini adalah metafasa 1, gambar rajahnya. Kombinasi kromosom 1, kombinasi kromosom 2 dan akan menghasilkan gamet yang macam ni. 1, 2, 3, 4. Okey. Dan ada kemungkinan juga susunan kromosom itu seperti di susunan yang kedua. Okey. Jadi berlakunya kombinasi kromosom 3 dan kombinasi kromosom 4. So gamet yang dihasilkan pun berlainan. So inilah yang akan menyebabkan variasi. Mungkin anak yang pertama dapat gamet lain, anak yang kedua dapat gamet yang lain. Contohnya macam itulah. So walaupun dalam adik-beradik berlakunya adanya variasi. Okay? Disebabkan oleh penyusunan rawak kromosom homolog ini semasa metafasa 1. Okey. Seterusnya, kita tengok persenyawaan rawak. Persenyawaan antara sperma dan oosit sekunder adalah secara rawak. Okay, melalui penggabungan semula genetik semasa pindah silang dan penyusunan rawak kromosom homolog semasa meiosis. Pelbagai gamet dengan kandungan genetik yang berbeza daripada induk akan dihasilkan. So kat sinilah berlakunya variasi. Okay, kandungan genetik yang berbeza dengan induk dan berbeza dengan induk lah, paternal dan maternal. Jadi, zigot diploid yang terhasil selepas persenyawaan akan mempunyai kombinasi genetik yang baharu. So, yang baharu itulah menyebabkan berlakunya kepelbagaian, menyebabkan berlakunya variasi. Okey. Contohnya, induk lelaki, induk perempuan daripada paternal, maternal, okey. Berlaku proses persenyawaan, kemudian zigot mempunyai kombinasi genetik yang baharu sebab dia daripada dua ni lah, okay, daripada paternal dan daripada maternal. So di zigot ini dikatakan genetik yang kombinasi genetik yang baharu. Anak dengan kombinasi genetik yang berbeza daripada induk sebab dia ambil 50% daripada induk lelaki, 50% daripada induk perempuan. So anak yang terhasil itu takkan samalah dengan induk. Maksudnya dia adalah gabungan di antara paternal dan maternal. Okey. Yang terakhir untuk faktor genetik ini adalah mutasi. Mutasi ialah perubahan kekal yang berlaku secara spontan pada gen atau kromosom. Mutasi ini akan mewujudkan genotip yang baharu. Jika mutasi berlaku kepada gamet, ciri-ciri yang ditentukan oleh bahan genetik yang telah bermutasi dapat diwarisi. Mutasi yang berlaku pada sel soma dapat menyebabkan variasi. Tetapi ciri ini tidak akan diwarisi ke generasi seterusnya. Okay? Mutasi ini adalah perubahan yang kekal di mana ianya berlaku secara spontan pada kromosom. Okay? Okay. Contohnya, mutasi pada sel germa. Mutasi pada
sel germa ni sel gamet lah, iaitu sperma dan oosit sekunder dalam organ pembiakan. Persenyawaan antara gamet yang telah mengalami mutasi, kemudian berlaku persenyawaan akan membentuk zigot, kemudian keseluruhan organisma akan membawa mutasi. So, gamet yang dihasilkan ialah gamet yang mengalami mutasi dan gamet yang normal. Kedua-duanya ada. Okay. So, mutasi ini dia adalah perubahan yang kekal lah. Okay. Seterusnya, faktor persekitaran. Okay, faktor persekitaran menyebabkan variasi adalah termasuk suhu, cahaya dan juga pH. Okay, berbeza dengan variasi yang disebabkan oleh genetik, kesan persekitaran ke atas variasi adalah kecil kerana variasi ini hanya melibatkan perbezaan fenotip dan bukannya perbezaan genotik. Okey, untuk faktor persekitaran, persekitaran dapat mengubah kekerapan alel dan kekerapan genotip dalam sesuatu populasi tetapi tidak boleh mengubah genotip. Okey, maka variasi persekitaran ini tidak boleh diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Okey, faktor persekitaran ini dia tidak boleh diwarisi lah sebab dia tak mengubah genetik. Okey, yang seterusnya pH tanah. Okey, contohnya untuk tumbuhan lah. Pokok hydrangea spesies menghasilkan bunga berwarna biru sekiranya ia berada dalam keadaan tanah yang berasid. Okay. Kalau dia berada di tanah berasid, dia akan hasilkan bunga biru. Manakala sekiranya dia berada di dalam keadaan tanah yang beralkali, ia akan menghasilkan bunga yang berwarna merah. So, itu dikatakan faktor persekitaran pH tanah. Yang kedua, faktor suhu. Kucing siam mewarisi gen yang menghasilkan enzim pigmen gelap bagi warna bulu. Enzim ini hanya berfungsi pada suhu yang kurang daripada suhu badan. So, bahagian badan kucing siam yang mempunyai kawasan bersuhu rendah, iaitu telinga, muka, ekor dan tapak kaki. Jadi, faktor ini menjadikan bahagian-bahagian tersebut akan berwarna gelap. So, tengok di bahagian telinga dia, bahagian muka, ekor, tapak kaki, kita akan nampak ianya berwarna gelap. Okay. Disebabkan oleh dia menghasilkan enzim pigmen gelap. Okay. Enzim pigmen gelap ini dia hanya berfungsi pada suhu yang kurang daripada suhu badan. So, kawasan-kawasan inilah. Jadi, ia menyebabkan warna gelap. So, itu adalah suhu faktor persekitaran juga. Cahaya matahari dapat mengubah warna kulit. Orang yang sering berada di bawah cahaya matahari dalam jangka masa yang lama akan menyebabkan tona kulitnya lebih gelap. Sebagai contoh, buruh binaan. Okay. Sinaran ultra ungu dalam cahaya matahari akan merosakkan pigmen melanin pada kulit yang terdedah. Jadi, lebih banyak pigmen melanin yang terhasil menyebabkan kulit seseorang itu menjadi gelap. Okey, apa interaksi antara faktor genetik dengan faktor persekitaran? Faktor persekitaran ini memainkan peranan dalam penentuan fenotip. Faktor persekitaran ini juga dia dapat berinteraksi dengan faktor genetik untuk menyebabkan berlakunya variasi. So, ciri-ciri yang diwarisi daripada induk seperti ketinggian, kepintaran dan warna kulit amat dipengaruhi oleh faktor persekitaran.
Okay. Satu contoh yang menyokong interaksi faktor persekitaran ke atas faktor genetik ialah kes tentang anak kembar seiras. Okay. Untuk anak kembar seiras. Ini. J dan K merupakan pasangan kembar seiras. Kan? Mereka mempunyai genotip obesiti yang sama kerana berasal daripada embrio yang sama. Okey. Genetik dia sama. Sebab dia kembar seiras. Kemudian, J dan K terpisah sejak zaman kanak-kanak. Okay, J berada, orang lain yang jaga. K, orang lain, keluarga lain yang jaga. Contohnya macam tu. Okay. J mengamalkan diet rendah lemak dan suka menjalankan aktiviti fizikal. Manakala K mengamalkan diet tinggi lemak dan tidak suka menjalankan aktiviti fizikal. Okay. Walaupun dikembar seiras, genotip dia sama, tetapi faktor persekitaran dia berbeza. J, aktiviti fizikal, lakukan aktiviti fizikal. K, tidak suka. Jadi, apa kesannya adalah, okay, K mengalami obesiti, manakala J memiliki berat badan yang ideal. Okey, maksudnya kat sini, ini menunjukkan bahawa tabiat pemakanan dan persekitaran yang berbeza sewaktu membesar juga akan mempengaruhi fenotip yang seterusnya. Maksudnya, walaupun dia daripada genotip obesiti yang sama, tetapi disebabkan oleh faktor persekitaran ini, akhirnya dia tidak memberi kesan. So, ini dikatakan faktor persekitaran. Okay, so sampai sini sahaja. Kita dah tamat 12.1. Okay, terima kasih.